daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, berkatalah ia, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nu'man. Apa dia? Sesungguhnya seringan-ringan siksaan penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang akan diletakkan di bawah tapak kakinya dua buah bara api. Api mana? Api neraka. Sehingga mendidih. Dari sebab panas kedua-dua bara api tersebut, mendidihlah otak yang ada di kepalanya. Dia menyangka bahawa tidak ada orang lain yang lebih dahsyat siksaannya daripadanya. Padahallah dia adalah yang paling ringan siksaannya. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni nak habaq mai pada kita. Kawan ni dia mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat azab daripada Allah seringan-ringan azab yang Allah Taala berikan pada dia. Ringan dah Allah Taala bagi kat dia. Ringan tak ringan Allah Taala bagi kat dia ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Apa dia? Yakni bila diletakkan dua buah bara api ni, menggelegak otak dia. Menggelegak otak dia. Bila mana ni? Yaumul akhirah. Selepas daripada alam dunia ni, kita akan berpindah pula ke alam kubur. Selepas daripada alam kubur, kita akan pindah pula ke alam mahsyar. Alam mahsyar pula akan dipindah pula pergi kepada alam mizan. Alam pertimbangan. Nak timbang dosa dengan pahala. Nak berjalan di atas titian syirat. Sama ada layak sampai ke depan pintu syurga ataupun jatuh. Na'udzubillahi min dhalik. Kita minta. Kita minta supaya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta supaya Allah Taala pelihara kita. Allahu Rabbi. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat ni pada dia, akulah yang paling ringan. Dia kata pada dia, akulah yang paling berat menghadapi azab ni. Rupa-rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada dia, dia diazab tu ringan dah. Diletakkan di bawah tapak kaki dia tu, ringan dah. Ringan dah. Ringan dah azab tu. Ringan, terlalu ringan. Sampai mendidih otak dia. Jadi kita kena ingat, sesiapa yang dimasukkan dalam neraka, mereka akan meminta-minta kepada Allah. Mereka akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala bagi tahu kepada mereka. Mereka bagi tahu pada Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhan aku, keluarkanlah aku daripada perut bumi, daripada neraka ni. Aku tak sanggup dah. Tu yang dalam Al-Quran Allah Taala cerita pada dia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na ni'man salihan inna muqinun. Cerita dah pada dia. Wahai Tuhan kami dah dengar, kami dah lihat akan azab-Mu ya Allah. Farji'na ni'man salihan inna muqinun. Maka kembalikanlah kami untuk kami melakukan ketaatan-ketaatan, untuk kami melakukan kebajikan, untuk kami melakukan amal ibadat. Ulama menyebutkan di sini, amal ibadat di sini bukanlah kita bangun minta sembahyang. Bukan kita bangun di sini minta nak bangun baca Quran. Bukan di sini kita minta bangun kita nak bayar zakat. Tapi ulama menyebutkan di sini apa dia? Kita minta bangun. Ya Allah, bangunlahkan aku ni ya Allah. Aku nak buat apa? Aku bangun nak bersedekah ya Allah. Yang mana aku hidup di atas dunia dulu ni payah nak sedekah. Kedekut bak sedekah. Na'udzubillah min dhalik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau. Sebab apa? Bila mana kita atas dunia ni tak mau buat kebajikan, takut. Takut apa dia? Takut kita dapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ha? Jadi minta share dulu. Pakat share dulu. Yang dah share tolong komen dan share. Yang dah share tolong komen dan share. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya siksaan yang paling ringan di neraka. Dengan bahang kedua bara api yang diletakkan tapak di bawah tapak kaki, sudah boleh mendidih otak yang ada di atas kepala. Letak bara api bawah tapak kaki tu, mendidih otak ni. Allahu Rabbi. Letak di bawah tapak kaki, mendidih. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Azab neraka ni, memang Allah Ta'ala sebut, wahai si fulan, kamu kena azab selama 4 hari. 1 hari bersamaan dengan 1000 tahun dunia. 1 hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Tu. 1 hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Ada satu orang hamba, diceritakan dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf sebab malam ni line agak tak berapa cantik, dia lekat-lekat lah. Jadi yang mana dapat tu clear tak clear tolong komen Ustaz. Line kat tempat saya ni tak berapa cantik, lekat-lekat. InsyaAllah boleh tengok di siaran ulangan di YouTube lah insyaAllah. Dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut apa dia? Ada satu orang yang terakhir dia masuk syurga. Paling lahirah. Orang yang terakhir ni masuk syurga atas dasar syafaat. Atas dasar syafaat. Syafaat daripada siapa dia? Macam ni. Ada satu orang nama dia Juhainah. Tolong tulis nama dia. Nama dia Juhainah. Juhainah ni tuan-tuan, Juhainah ni orang yang terakhir masuk dalam syurga. Kira Juhainah ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ni orang yang terakhir boleh masuk syurga. Paling lah dah dia, tak ada orang lain dah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah dia. Lah taklah dia lagu ni. Cerita dia lagu ni. Dia ni dimasukkan dalam neraka, dibakar dalam neraka, diazab dalam neraka. Satu hari, Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam apa dia? Malaikat Jibril dia pergi. Hari tu mungkin dia tak ada kerja kot, faham kita lebih kurang tuan. Hari tu dia tak ada kerja apa? Dia pergi menziarahi penduduk neraka. Dia bagi tahu ke Tuhan, wahai Tuhan aku, hari ni aku nak pergi ziarah penduduk neraka Azad. Allah Ta'ala kata, pergilah kamu. Dia pun pergi sampai depan pintu neraka, dia minta pada malaikat Zabaniyah. Ketua malaikat ni. Dia kata apa? Wahai malaikat Zabaniyah, hari ni aku nak masuk, nak ziarah penduduk neraka Azad. Setengah sebut apa dia? Dia masuk ziarah dalam keadaan berterbang. Terbang. Malaikat Jibril ni orang yang pantah, hebat kerja dia. Jenis super punya ni, jenis orang kata lajunya. Dia masuk dia kata apa dia? Dia ziarah dalam neraka Allah, dia kata apa dia? Selama yang aku dah buat kerja, hari ni paling letih. Sebab apa? Neraka tu luas sungguh. Neraka tu luas sungguh, kata Jibril alaihi salam. Tengah duk ziarah, duk pusing, dia terdengar satu orang manusia. Dia terdengar satu orang manusia sedang sebut kalimah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ni, kawan ni, Malaikat Jibril kata apa dia? Dalam neraka pun ada orang berzikir ni. Mesti kawan ni dulu Islam ni. Mesti kawan ni dulu Islam ni. Berzikir dalam neraka. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram.
Duk berzikir. Duk zikir dalam ni. Lalu kata malaikat Jibril, dia pun pergi bertemu dengan malaikat Zabaniyah. Dia beritahu pada malaikat Zabaniyah, wahai malaikat Zabaniyah, aku nak keluarkan satu penduduk penduduk neraka ni, aku nak pindahkan dia, aku nak bagi syurga pada dia atas dasar syafaat aku. Sebab aku dengar ada dalam perkalangan mereka ni satu orang manusia, mungkin orang Islam, sebab dia duk berzikir, ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Nah, kemudian malaikat Zabaniyah pun pergi cari. Malaikat Zabaniyah ni tuan-tuan, penjaga neraka. Lubang mana, kawasan mana, pintu mana, dia tahu belaka. Lorong mana. Tapi hari tu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari tu malaikat apa ni? Orang kata malaikat Zabaniyah pergi cari, tak nampak. Hak kata dengar orang tadi tu tak ada. Lalu malaikat Zabaniyah patah balik jumpa dengan Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, kamu kata tu ada? Tak ada, aku cari dah, puas dah. Kamu kena balik jumpa dengan Tuhan. Malaikat Jibril pun balik jumpa dengan Tuhan. Dia beritahu pada Tuhan, wahai Tuhan aku tadi ni aku pergi ziarah dalam neraka, aku terdengar satu orang manusia, mungkin Islam. Dia duk sebut ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Dia duk sebut nama hang, wahai Tuhan aku. Dia sedang sebut nama Allah ni. Aku nak bawa dia masuk dalam syurga dengan syafaat aku. Bantu aku ya Allah. Lalu Allah Ta'ala pun bagi tahu pada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, hang pergi bagi tahu kepada malaikat Zabaniyah, dia duduk pintu ni sekian, baris ni sekian. Barulah malaikat Zabaniyah pergi cari, jumpa ni tuan-tuan, malaikat Jibril. Tengok dia ni hitam legam, sebab duk kena azab dah. Lalu malaikat tanya kepada malaikat Zabaniyah, wahai malaikat Zabaniyah, sebelum malaikat Zabaniyah bawa pergi jumpa dengan Nabi, pergi jumpa dengan malaikat Jibril, si fulan Juhainah ni apa dia? Dia kata kepada malaikat Zabaniyah, wahai malaikat Zabaniyah, yang hamai hari ni, hang mai nak ziarah, hang mai tengok aku ni, hang mai tengok aku ni apa dia? Hang nak tambah azab ke? Hang nak buat apa dengan aku ni? Aku tak sanggup dah. Kata Juhainah ni tuan-tuan. Azab dia sakit neraka. Pedih neraka. Kemudian, kalau musuh ni, apa dia? Dia kata, aku nak bawa hang jumpa dengan malaikat Jibril. Dia pun bawa. Malaikat Jibril tanya, wahai malaikat Zabaniyah, berapa lama dah? Berapa lama dah Zuhainah ni duduk dalam neraka ni? Berapa lama dah kena seksa? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Siapa-siapa nak menyumbang boleh menyumbang dalam akaun bank yang tertera di bawah ni. Insya-Allah bantu untuk orang kata untuk pembelian kitab, untuk pengajian dan sebagainya. Tuan-tuan boleh menyumbang dalam akaun bank yang di bawah ni, insya-Allah. Lalu malaikat Zabaniyah bagi tahu, wahai malaikat Jibril, dia telah diazab selama mana? Yakni 70,000 tahun. Kalau kita tengok di atas dunia ni 70,000 tahun bersamaan berapa? 7 juta tahun dia azab. 7 juta tahun dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat pegang dia tuan-tuan, malaikat goncang dia ni, di tubuh badan dia ni terjatuhnya ular-ular dan kalajengking. Terjatuh ular dengan kalajengking tuan-tuan. Ular ni sentiasa mematuk-matuk. Kalajengking sentiasa makan. Seksa dia. Walaupun penduduk neraka besar. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan penduduk neraka besar? Kenapa tuan-tuan? Kerana azab dia terlalu besar. Penduduk neraka ni tuan-tuan, kalau kita tengok penduduk syurga, tinggi dia besar tak besar dia 70 hasta. Bukan 70 hasta kita sekarang, 70 hasta orang dulu. 70 hasta orang dulu. 70 hasta orang dulu tu. Boleh lagi ke? Komen Zak, boleh lagi ke? 10.30 dah ni. Boleh lagi ke? Tolong komen Zak bawah ni. Boleh tak lagi? Yang belum follow, tolong follow page. InsyaAllah. Tuan-tuan dan rahmati oleh Allah. 70 hasta orang dulu.
tinggi penduduk syurga 70 hasta. 70 hasta tu yang kata tinggi penduduk syurga tu. Baru gigi ahli neraka. Ahli neraka gigi dia saja. 70 hasta. Badan dia kiri kanan. Allahu Rabbi, tak nak abang lah tuan-tuan. Liang-liang bulu remah ni. Ni liang-liang bulu remah ni. Sebesar kawah. Liang bulu remah. Allah, tak nak abang tuan-tuan. Azab dia kenapa badan besar? Kena azab dia teruk. 70,000 tahun kena azab lah neraka. Baru boleh masuk syurga. Dan Juhainah ni kata pada dia, aku ni malu nak masuk dalam syurga. Aku ni malu nak masuk dalam syurga. Sebab apa? Sebab sebab apa? Sebab kata Juhainah, aku ni daripada neraka. Aku ni daripada neraka. Aku malu nak masuk syurga. Takut orang kata. Sebab apa? Di dahi ni ditulis pada dahi pada dia. Ahlun nar. Ahlun nar. Yakni ahli neraka. Muka hitam. Baru lepas kena bakar dalam neraka. Baru lepas kena bakar dalam neraka. Hitam. Satu badan. Takut nak masuk, malu. Lalu Allah Ta'ala kata apa dia? Pada Juhainah. Wahai Juhainah, kamu pergi pergi dalam syurga tu. Ada satu sungai. Sungai tu kamu mandi. Dia akan buang segala kehitaman-kehitaman yang ada pada tubuh badan kamu. Dia akan jadi balik kulit-kulit kamu yang terluka kena api neraka. Akan disembuhkan balik dengan elok. Allahu Rabbi. Nikmat tu orang paling terakhir. Tu kata Juhainah. Aku ni bila mana keluar daripada neraka ni seolah-olah baru keluar daripada penjara. Tak ada siapa nak jemput. Tak ada siapa nak ni. Kena pergi nyeri. Kena cari. Nak berjalan tu. Tengah-tengah duk berjalan kata Juhainah daripada dia. Aku ternampak satu pokok yang sangat cantik. Selama ni aku duduk dalam neraka ni aku panas dah. Aku nak pergi rehat bawah pokok tu je. Aku bagi tahu pada Allah. Wahai Tuhan aku. Izinkan aku duduk bawah pokok tu je. Izin kau tu. Tu Allah Ta'ala kata pada Juhainah. Wahai Juhainah. Kalau aku bagi pokok tu ni saya kamu nak lebih. Tak, wahai Tuhan aku nak yang tu je. Dia pun pergi duduk bawah pokok tu. Sebab apa? Kawan dah kena bakar dengan api neraka dah. Kawan dah kena azab dengan neraka tuan-tuan. Tiba-tiba boleh rehat dalam satu pokok. Allah, nikmat dia tu tak nak abang dah. Nikmat dia tak nak abang dah. Allah, tu kata azab teruk. Tara tak bara bawah tapak kaki menggelegak otak ni. Tu, ni tambah dibakar 70,000 tahun dalam akhirat neraka. 70,000 tahun. Bukan sekejap. Lama. Allahu Rabbi. Kemudian qala musannif. Sampai dekat bawah pokok tu, Juhainah tengok ada satu pintu. Pintu tu pintu syurga. Allah. Dia kata, ya Allah, aku nak pergi tengok je dalam tu ada apa. Allah Ta'ala kata, kan aku kata dah. Mesti nak lebih punya. Pergilah kawan. Pergi kawan malu nak masuk. Sebab apa? Muka hitam tu yang Allah Ta'ala suruh dia pergi basuh dengan satu sungai. Sungai tu akan menyembuh segala kesakitan yang ada. Tu kita ni jangan tinggal. Malah macam mana pun, tolong minta pada Allah apa dia? Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Jauhkanlah kami semua daripada api neraka. Baca 7 kali ke? Baca 3 kali ke? Nak buat zikir harian ke? Terserah, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya apa dia? Sekurang-kurangnya kita ni, kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapat keredaan daripada Allah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak redha Allah, kita nak masuk syurga. Tanyalah siapa pun, manusia dia ada target kita. Kalau kita target nak jadi orang kaya, nak jadi orang berjaya, kita kena mengaji. Kita kena belajar cara tu. Nak berniaga berjaya, kena belajar cara nak berniaga berjaya. Kena masuk kursus tu, kena masuk ni. Target kita nak syurga, kita kena masuk diri kita dalam beribadat. Ibadat-ibadat yang sunnah. Tu kita hari ni kena paksa dulu. Kita kena paksa ibadat. Kita kena paksa ibadat.
Kita kena paksa ibadat, baru lama-lama dia akan terbiasa. Kita kena paksa ibadat, baru lama-lama dia akan jadi biasa. Bila biasa, dia akan timbul ikhlas dalam diri dia. Bila biasa, dia akan timbul ikhlas dalam diri dia. Dia akan timbul ikhlas dalam diri dia bila dah biasa. Dia kita kena biasalah. Zikir, mai majlis ilmu ni, lewat-lewat macam ni, mai juga kuliah. Dengar juga, masuk juga walaupun dengan nak tidur, nak apa, dengar juga kuliah. Saya tak lama. Sebelah suku kita berhenti. Boleh nak sebelah suku nak? Sebelah suku kita berhenti boleh nak? Boleh, insya-Allah. Tu bila mana penduduk neraka dia bagi tahu pada Allah, yang Allah Taala yang kita sebut Rabbana absarna wa sami'na faraja'na ni'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah dengar azabmu. Kami dah dengar azabmu, kami dah tengok dah. Kami dah tengok dah azabmu ya Allah. Faraja'na ni'mal salihan inna muqinun. Kembalikanlah kami atas muka bumi. Kembalikanlah kami atas muka bumi untuk kami buat amal kebajikan. Untuk kami buat amal-amal kebajikan. Lalu Allah Ta'ala kata, qala khsa'u fiha wa la tukallimuni. Allah Ta'ala sebut, hei manusia, hang diamlah. Hang jangan duk cakap apa-apa. Sebab apa? Waktu atas dunia, aku bagi peluang kat hang. Aku letak majlis ilmu dekat dengan rumah hang. Aku letakkan semayang jemaah dekat rumah hang. Allahu Rabbi. Tu. Diamlah. Jangan duk kata apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada penduduk neraka. Maka betapa pula kalau siksaan yang lebih berat lagi. Rasanya tidak ada seorang pun yang mampu untuk berdiri di atas bara api yang panasnya boleh mendidih otak yang ada di kepala. Boleh mendidih nak kata apa dia? Kita ni kalau tak ada siapa bantu beri syafaat pada kita, rugi kita. Tu kita kena didik anak-anak kita mengaji Quran. Kita kena pandai baca Quran. Baca. Walaupun kita tak boleh nak ajak orang, so kurang-kurangnya kita tahu nak baca. Tahu nak mengaji. Nak mengaji. Bila sebut kita nak mengaji ni, Allah hebat dah. Ngaji ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, ngaji Quran. Sebab apa? Sebab kita nak bebaskan diri kita daripada ditanya kelak satu hari nanti. Esok Allah Ta'ala tanya kita nak jawab apa? Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh lagi kah? Kita sambung lagi? Boleh lagi kah? Boleh insya-Allah. Tu. Tu kita kena dengar. Apa dia? Allah Ta'ala sebut dah. Hazihi narul lati kuntum biha tukadzibun. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Allah Ta'ala sebut, inilah neraka jahannam yang didustakan oleh para pendosa dulu. Manusia ni mempermainkan tentang neraka. Bila sebut tentang neraka, dia boleh buat lawak lagi. Alah ustaz, kalau saya boleh masuk neraka, saya U-turn depan neraka tu. Tu dia boleh buat lawak lagi. Ingat neraka tu ada tempat U-turn. Neraka bukan highway nah. Neraka duduk bawah. Jalan tak ada mana terjun. Na'udzubillah min dzalik lah. Minta simpang. Minta simpang. Tuan-tuan yang dirahmati, minta maaf online saya tak berapa clear. Esok insya-Allah. Esok saya cadang nak pergi beli portable wifi tu. InsyaAllah. Sama-sama kita doa lah. Siapa-siapa nak menyumbang untuk kita beli portable wifi tu boleh buh nombor akaun bank di dalam ni. Harga dia lebih kurang 500 insya-Allah. Moga dengan portable wifi tu kita dapat laksanakan kuliah dengan elok, dengan cantik insya-Allah. Siapa-siapa nak menyumbang boleh BN terus ke nombor akaun bank di bawah ni nah. Bantu. Saya nak beli portable wifi tu. Insya-Allah. Kita akan cuba lepas ni, kita akan cuba kalau kita boleh saya nak baca lagi satu kitab. Saya nak baca tiap-tiap malam insya-Allah. Tiap-tiap malam saya nak baca kitab. InsyaAllah mungkin kitab adab ke kitab apa ke lebih kurang lagu tu lah. InsyaAllah lah. InsyaAllah dengan kita line yang cantik apa semua. Kita sama-sama bantu doakan. Siapa-siapa nak menyumbang boleh nombor akaun bank di bawah ni. InsyaAllah. Harga portable tu RM500 lebih kurang lagu tu. Lebih kurang lagu tu nah. InsyaAllah.
untuk line kita bagi laju ni jadi sekat-sekat tak berapa nak sedap. Saya kira nak berhenti dia ni tak sedap ni. Sat merah, sat hijau, sat biru, sat kuning. Jadi insya-Allah pakat-pakat lah bantu sikit lah. Tu dia. Kalam musannif. Tu yang Allah Ta'ala sebut dia. Neraka ni ada berapa? Nama-nama neraka. Kita tengok nama neraka dan kita tengok sifat dia untuk apa. Boleh tak? Kita tengok nama-nama neraka, sifat dia ada, sifat dia untuk siapa dia. Sesuai dengan siapa. Neraka ni sekian ni sesuai dengan siapa. Tak. Kita tengok dah. Boleh tak? InsyaAllah. Yang boleh tolong komen boleh? Nak sebut ni. Alhamdulillah ramai malam ni. Dekat 100 lebih. Disebabkan kita line agak kacau ni, dia agak drop sikit lah. Minta maaf banyak-banyak lah. Boleh insyaAllah. Nanti saya tulis dalam grup WhatsApp. Siapa-siapa nak join grup WhatsApp, tolong pinkan sat grup WhatsApp. Grup WhatsApp yang nombor 2, tolong pin sat. Mana tu lah. Ada satu anak murid tu yang rajin tu. Dia hilang pula dah. Line rumah dia tak okey kot. Sebab dia duduk baling ya. InsyaAllah. Jadi kita nak kenali nama-nama neraka. Nama syurga orang tahu dah. Pakat nak masuk syurga, pakat apa habis nama syurga. Hak tak mau masuk neraka, tak apa nama neraka. Tak, kita kena tahu. Kita kena tahu. Nama neraka ni untuk apa dia, untuk apa kita kena tahu. Boleh tak? Boleh insyaAllah. Apa dia? Yang pertama. Dia masuk dah. Tu. Grup boleh dah. Dia masuk dah. Siapa-siapa nak join grup, boleh join grup. Nama neraka yang pertama. Apa namanya? Namanya ialah Hawiyah. Hawiyah. Ha pedah. Ha besar. Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Kan dia sebut dah. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Allah Ta'ala sebut apa dia dalam Quran? Dan tahukah kamu apa neraka Hawiyah itu? Neraka Hawiyah itu apa dia? Ni Allah Ta'ala tanya pada kita. Apa dia? Hawiyah adalah neraka yang diperuntukkan, yang disesuaikan untuk siapa masuk? Bagi golongan yang ringan timbangan amal solehnya. Timbangan amal soleh dia ringan. Lebih-lebih lagi amalan-amalan yang sunat. Lagi ringan. Zikir tak mau. Sedekah tak mau. Baca Quran tak mau. Buat baik tak mau. Ringan. Apa dia? Semasa hidup di dunia, mereka mengerjakan kebaikan diiringi dengan kejahatan maksiat, lalu mengabaikan taubat nasuha. Mereka buat kebajikan. Semayang, puasa, zakat, haji. Buat amalan sunat tu. Buat amalan sunat ni. Tetapi dalam masa yang sama buat maksiat. Dah buat maksiat, tak taubat pula. Orang ni sesuai dalam neraka Hawiyah. Senang apa dia? Orang yang kurang amal ibadat. Boleh dapat kau no? Kan nak suruh pelan lagi. Kan nak suruh laju lagi. InsyaAllah saya minta maaf sebab saya pun tadi ada kuliah maghrib di Penang tadi. Terus tembak balik tadi. InsyaAllah. Agak sampai lewat sikit ke 10 lebih baru sampai tadi. Tu kita insyaAllah kuliah kita malam ni kita habis dalam pukul 11. 11 lebih boleh kau no? Boleh insyaAllah. Tu yang Allah Ta'ala kata apa dia? Wa ma adraka ma hiya. Kamu tahu tak neraka Hawiyah ni untuk apa dia? Untuk orang yang buat amal kebajikan dalam masa yang sama, buat maksiat dan tidak bertaubat kepada Allah. Ingat lagi saya sebut syarat taubat sebelum ni ada berapa? Saya sebut dah sebelum ni. Siri yang kedua ke siri yang pertama saya sebut syarat taubat ada berapa? Saya sebut dah syarat taubat ada berapa? Dah, tu. Dan neraka yang kedua, apakah namanya? Neraka yang kedua namanya Jahim. Neraka yang kedua namanya Jahim. Apa dia? Neraka Jahim ni untuk siapa? Neraka Jahim ini merupakan tempat penyiksaan bagi kaum yang menyengutukan Allah.
mereka akan disiksa oleh sembahan mereka sendiri. Lah. Hak jenis syirik, hak duk pi sembah tak orang kata Tuhan selain daripada Allah. Tak percaya qada dan qadar Allah. Ni teruk agak ni. Tak percaya qada dan qadar Allah. Tak percaya ada lagu mana? Dia jenis saya nak bagi faham. Orang tak percaya qada dan qadar Allah ni. Orang yang tak percaya qada dan qadar Allah ni tuan-tuan macam mana? Dia lagu ni. Dia ni mulut dia suka ada perkataan kalau. Macam ni. Nak bagi faham. Contoh macam ni. Dia keluar simpang aksiden. Dia kata apa dia? Kalau aku tahu nak aksiden depan ni tadi aku tak keluar dah. Aku pergi jalan lain. Orang ni nama dia syirik yang kecil. Sebab apa? Sebab dia tak percaya qada dan qadar daripada Allah. Qada dan qadar itu rukun iman. Takut. Ni takut ni. Dah. Allahu Rabbi. Adapun duk sembah makhluk. Percaya pada makhluk. Percaya pada ni. Orang kata, dia kata hang kena pergi jumpa bomoh tu. Bomoh tu baik. Percaya pada bomoh tu. Macam kita hari ni lah. Syirik, takut syirik sebab apa? Orang hari ni, musim-musim COVID ni tak pergi mayang Jumaat. Sebab apa? Takut menatang COVID. Takut COVID tu lebih takut pada Allah. Nak kira lah ke mana? Ulama' kata takut jadi syirik pula. Takut tu. Takut. Supaya Allah Ta'ala pelihara kita lah tuan-tuan. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana? InsyaAllah malam ni line tak berapa nak cantik lah tuan-tuan. Saya tak dapat tengok berapa orang yang tengok live sekarang ni. Tolong komen sah. Berapa orang sedang tengok live sekarang ni. Tolong komen sah. Saya tak nampak. Line saya tak cantik. Tak jalan tu. Ni pun saya hotspot pakai line saya punya ni isteri je. Kalau tak ada hotspot dia tadi memang lingkup dah. Tak boleh buat live dah. Jadi insyaAllah saya nak beli dengan secepat mungkin portable wifi tu. InsyaAllah siapa-siapa nak menyumbang boleh. Supaya lancar lagi perjalanan kuliah kita. InsyaAllah. Walaupun orang duk iri hati dengan kita tak. Kuliah online tetap kita jalankan. Boleh nak tuan-tuan Tolong support saya. Kita buat kuliah online insya-Allah. Kita buat kuliah online. Tu. Tak apa kita doakan supaya dia sempat bertaubat sebelum dia meninggal dunia insya-Allah. Dia buat cerita bukan-bukan ni insya-Allah. Kemudian qala musannif. Tu neraka yang kedua nama dia neraka Jahim. Boleh tahu tu? Okey. Neraka Jahim untuk apa dia? Untuk orang yang menyekutukan Allah. Tulis di situ. Siapa-siapa yang rajin tolong tulis di komen. Neraka Jahim untuk orang yang menyekutukan Allah. Tolonglah bagi love like sikit. Janganlah kedekut sangat. Bagilah sikit. Kan kena bayar pun. Halus tak clear. Kat sini tak clear. Tu saya nak kena beli portable wifi tu bagi clear lagi insya-Allah. Doakan. Sama-sama kita doakan. Kemudian neraka yang ketiga namanya apa dia? Nama neraka yang ketiga nama dia apa dia? Nama dia Saqar. Nama dia Saqar. Bukan Sakar. Saya kira ingat Sakar pula. Dah. Saqar. Saqar. Neraka Saqar ni untuk apa dia? Saqar adalah neraka bagi kaum yang munafik, iaitu golongan yang mendustakan perintah Allah dan Rasulnya. Golongan ini dia tahu benda tu wajib buat, tapi mereka meremehkan dan mereka tidak menjalankan syariat tersebut. Dia tahu benda tu, benda tu dia tahu tak boleh buat, haram. Mengumpat ni tak boleh. Dia tahu. Tapi dia buat juga. Ni takut ni. Takut ni. Takut ni. Na'udzubillah min dzalik. Minta simpang. Minta simpang lah daripada benda ni. Tu banyak orang yang join. Alhamdulillah. Tu dia kalam musannif rahimahullah ta'ala. Dalam neraka Saqar ni apa dia? Allah Ta'ala sebut, kelak aku Allah akan memasukkan ke dalam neraka Saqar. Dan tahukah kamu apakah itu neraka Saqar?
Ia tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Yang membakar laju hangus kulit-kulit manusia. Neraka sakar ni dia bakar sampai hangit kulit manusia. Oh, sampai hangit kulit manusia tu. Neraka sakar. Orang kata hak jenis tak perintah. Dia tahu. Bayar zakat tu wajib tapi tak buat. Dia tahu puasa tu wajib tapi dia tak buat. Dia tahu belaka. Mayang tu lagu ni dia tahu tapi dia tinggal. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang keempat, neraka yang keempat namanya Laza. Nama yang keempat nama apa dia? Nama dia Laza. Neraka yang keempat nama dia apa dia? Laza. Untuk siapa neraka Laza ni? Neraka ini bagi golongan yang kedekut dan bakhil. Mereka suka kekayaan melampaui batas sambil menghina fakir miskin. Ada duit, ada rezeki mencurah-curah. Ada harta banyak, tak bantu fakir miskin. Orang kata majlis ilmu lagi-lagi tak support. Lagi apa lagi? Kuliah agama dan sebagainya lah. Menghina pula tu. Hina apa dia? Dia kalau tak orang kata tak boleh nak sara tahfiz tu duk buka tahfiz buat apa? Duk minta derma dengan orang tak? Tuan-tuan ni dengar tuan abang. Pesan guru saya dia kata apa dia? Macam ni tuan-tuan. Kenapa? Contohlah sebab kat saya pun kalau tuan-tuan tengok di page saya pun saya ada minta sumbangan tu untuk sumbangan ni beli kitab beli apa. Kenapa kita minta sumbangan? Kenapa kita minta sumbangan tuan-tuan? Kenapa kita minta sumbangan? Ni kenapa? Kenapa tuan-tuan? Kenapa kita minta sumbangan? Guru saya sebut apa dia? Bila mana kita minta sumbangan daripada orang ni tuan-tuan. Orang ni walaupun RM1 dia bagi, dia ikhlas. Sebab keikhlasan itulah orang yang belajar guna duit dia, kawan tu dapat nur ataupun kawan tu dapat kefahaman. Sebab apa? Sebab dia ikhlas. Ilmu yang dia belajar berkat sebab kita ikhlas. Majlis ilmu boleh berjalan sebab kita sedekah ikhlas. Tu kita penting sedekah. Sebab keikhlasan tuan-tuan itulah mampu memberi jalan kepada semua manusia. Tu jangan duk kedekut. Jangan duk kedekut. Jangan duk kedekut. Yang kedua apa dia? Yang kedua dengan sebab minta sedekah ni lah. Allah Ta'ala bagi rezeki kita berlimpah ruah. Segala musibah Allah Ta'ala jaga kita. Allah Rabbi tu punya hebat. Tu jangan kedekut, jangan bakhil. Tuan-tuan insya-Allah. Siapa-siapa ni kata, jom kita sumbang untuk majlis ilmu tuan-tuan. Insya-Allah saya ada rezeki, saya nak buat kuliah tiap-tiap malam live. Mungkin kitab-kitab yang tertentu kita tengok macam mana, siapa-siapa nak join boleh join grup tu, nanti kita bincang dalam grup. Tak ada komen nombor di situ, nanti pihak admin akan masukkan tuan-tuan dalam grup tu. Komen siapa-siapa nak join dalam grup, komen nombor tersebut insya-Allah. Tu kita ni sedekah ni tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan sedekah RM1, ikhlas tuan-tuan tu dapat memberi cahaya kepada orang lain pula. Allahu Rabbi, hebatnya tuan-tuan. Hebat. Sebab tuan-tuan. Bukan sebab orang lain, sebab tuan-tuan. Punya hebat Allah Ta'ala bagi tuan-tuan kehebatan untuk tuan-tuan bersedekah. Jangan tinggal pahala untuk sedekah. Tu. Ni orang kaya, orang yang melampaui batas. Sambil menghina. Dah tahu duit tak ada, dah buka sekolah buat apa? Tak ada tuan-tuan. Alim ulama' yang akan membantu kita menyelesaikan masalah dunia dan akhirat. Esok dekat akhirat esok, di padang mahsyar esok, kita akan mencari alim ulama' untuk bawa pergi bertemu dengan Allah. Suruh Allah cepatkan perhitungan. Kalau atas dunia kita benci majlis ilmu, atas dunia kita kedekut, atas dunia kita bakhil, atas dunia kita menghina orang, makin hamun orang, agak-agak siapa nak tolong kita tuan-tuan? Agak-agak siapa nak tolong kita tuan-tuan? Allahu Rabbi. Kejak selagi boleh buat kebajikan, kita kena kejak buat kebajikan. Ketika mereka berinfak, jiwa mereka terpaksa dan tidak ikhlas. Walaupun kita bagi sikit, biar ikhlas. Boleh bagi banyak lagi, alhamdulillah. Ikhlas tu penting tuan-tuan. Tu. Jadi neraka Laza ni untuk orang yang kedekut, orang yang bakhil, orang yang terlalu kasih kepada harta benda sampai sayang nak bersedekah. Allah Rabbi.
Dan neraka yang kelima. Neraka yang kelima. Apa neraka yang kelima? Neraka yang kelima nama dia apa dia? Hutamah. Dalam ayat Quran apa dia? Kalla la yumbadhalna fi hutamah. Wa ma adraka ma hutamah. Dah, beguang ayat tu. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Neraka hutamah ni untuk siapa dia? Neraka hutamah ini untuk golongan yang gemar mengumpulkan harta sampai kaya raya mewah, namun enggan bayar zakat, apalagi bersedekah ataupun infak. Ni neraka hutamah untuk orang yang kaya raya yang malah nak bayar zakat. Sanggup bayar cukai daripada bayar zakat. Tak salah, pindah cukai tu kita bayar zakat, tak salah. Tapi mau dengan tak mau ya. Mau dengan tak mau ya. Penduduk neraka ni tuan-tuan, neraka hutamah ni dia, mereka akan diberi minum logam-logam yang panas daripada hasil pembakaran harta mereka di dunia. Nama neraka tersebut hutamah. Mereka diberi minum dengan air logam. Logam ni yang mana? Harta benda yang mereka kumpul. Segala harta mereka dikumpul ni, esok di Padang Mahsyar dikumpulkan satu, dibakar sampai jadi logam, jadi ayak. Minumlah ayak tu. Allahu Rabbi. Na'udzubillah min dhalik. Na'udzubillah min dhalik. Itu neraka yang kelima. Neraka yang ketujuh. Langkau. Neraka yang keenam. Nak habis wai. Dia dah jawab habis tujuh, nak habis wai. Neraka yang keenam apa dia? Neraka yang keenam nama dia Sa'ir. Nama dia Sa'ir. Sa'ir ni apa dia? Sa'ir ini neraka yang sesuai di dalamnya diduduki oleh golongan-golongan yang suka makan harta anak yatim. Golongan yang suka makan rasuah. Ni dalam neraka Sa'ir, golongan yang suka makan anak yatim, golongan yang suka makan rasuah. Tu bahaya, na'udzubillah min dhalik, minta simpang. Minta simpanglah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta simpang, tak maulah ada lagu tu. Tak baik. Tu. Kemudian neraka yang ketujuh, nama dia neraka Wil. Neraka Wil. Neraka Wil adalah neraka yang diduduki oleh ahli perniagaan, pedagang ataupun usahawan yang licik. Mereka itu suka mengurangi timbangan, menipu, barangan untuk keuntungan yang berlipat kali ganda. Jual barang, barang tu tak elok. Barang tu dicat bagi cantik, besi dia besi dah repuk dah. Allahu Rabbi. Semua benda ni esok di akhirat kena tanya. Berlaku dah zaman Sayyidina, berlaku dah di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu an. Zaman Ibnu Abbas ada satu orang. Ada satu orang manusia, dia ni ahli perniagaan. Dia ni ahli perniagaan. Dia boleh pergi haji dengan sebab dia berniaga. Alhamdulillah. Tapi bila mana, ketika mana dia meninggal dunia ni tuan-tuan. Masa sahabat-sahabat duk korek kubur ni tuan-tuan. Sahabat-sahabat ini mendapati dalam kubur tersebut ada beberapa ekor ular. Duk tunggu. Korek kubur yang pertama ada ular, tutup. Korek pula kubur yang kedua, ada ular juga. Korek kubur yang ketiga, ada ular juga. Tak tahu nak buat macam mana, mereka pergi bertemu dengan Ibnu Abbas, guru mereka. Mereka bertemu dengan guru mereka Ibnu Abbas. Dia kata apa dia? Wahai guru kami, tolong. Kami dah korek kubur 3 kali dah. Masih duk ada ular duk tunggu. Lalu kata guru dia apa dia? Kata guru dia, koreklah kubur kali keempat. Seandainya masih ada ular dalam tersebut, simpanlah dia sekali dengan ular-ular tu. Korek-korek kali keempat ada ular tuan-tuan. Lepas tu macam mana? Kena simpan juga. Kena simpan. Simpan.
Habis selesai simpan, mereka pergi berjumpa dengan isteri dia, tanya dia, waktu hidup di dunia ni dia buat apa? Bini dia pun jawab, dia berniaga. Tapi dia berniaga ni, dia timbang ni dia bagi berat. Dia bawa barang tu sikit ya. Barang tu sikit tapi nampak macam berat. Tu kata apa ni, ahli perniagaan ni. Na'udzubillah min dzalik. Allah bayar cash, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Minta simpanlah semua, tuan-tuan. Jangan duk tipu-tipu orang berniaga ni, jangan duk tipu-tipu. Biar kita bagi orang yang terbaik. Kita biar berniaga yang terbaik, tuan-tuan yang dirahmati. Kita masak untuk orang yang kita nak bagi makan. Hasil barang tu kita pun dapat yang baik-baik, insya-Allah. Tu nak kawil untuk ahli perniagaan. Dan yang terakhir, apa dia yang terakhir? Neraka yang ke-8, apa dia? Neraka Jahannam. Neraka Jahannam merupakan neraka di mana orang-orang yang kerap berdusta dan bermain lara dengan perbuatan dosa. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Janganlah sekali-kali kamu memperkecilkan atau membuat dosa-dosa kecil. Tak kiralah apa dosa kecil sekalipun. Kerana Allah Ta'ala tidak pernah tidur dan dia mempunyai malaikat yang sedang selalu mengawasi kita. Malaikat apa dia? Raqibun Atid, yang sedang catat. Setengah sebut apa dia? Malaikat belah kanan pun nama Raqibun Atid, belah kiri pun nama malaikat Raqibun Atid. Nama tu sama je. Tu malaikat tu. Jangan buat dosa kecil. Orang-orang dulu ni, tuan-tuan, dosa kecil mereka takut nak buat, lebih-lebih lagi dosa besar, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Ni tara letak di bawah bara, bawah api. Bara ni letak bawah tapak kaki, menggelegak otak dia ni. Menggelegak. Kemudian, rasanya tidak ada seorang pun yang mampu untuk berdiri di atas bara api yang panasnya boleh mendidih otak yang ada di kepala. Kita sudah pasti akan menjerit kepanasan dan kita tidak akan mampu menahan walaupun hanya dalam masa sehari atau seminggu. Kalau sehari pun bersamaan dengan 1000 tahun, nak tahan berapa saat? Sebab apa? Sebab ulama' sebut, ulama' buat kiraan, tuan-tuan, 1 jam di akhirat bersamaan 62 tahun hidup di atas dunia. 1 jam di akhirat bersamaan 62 tahun hidup di atas dunia. 1 jam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. 1 jam. Kemudian, qala musannif. Cuba bayangkan betapa pedihnya siksaan yang berterusan dari saat ke saat. Hanya bertambah panas di samping tekanan jiwa dengan putus harapan daripada selamat. Walaupun setelah jutaan tahun yang akan datang. Harapan duk nampak kata aku nak habis dah siksa ni. Tak nampak. Tak nampak kata ada harapan nak putus dah siksaan tu. Tak. Makin bertambah siksaan, makin pedih, makin terasa sakitnya azab neraka, tuan-tuan. Makin hari makin ditambah. Tu yang Nabi sebut, ahli neraka akan dibakar dengan 3 warna api. Api yang pertama berwarna ahmarun. Api yang kedua bernama abyadun. Api yang ketiga nama dia aswadun. Yang pertama warna merah. Berapa lama kena bakar? 1000 tahun. Yang kedua warna apa dia? Warna putih. Berapa lama nak kena bakar? 1000 tahun juga. Yang ketiga warna hitam. Berapa lama? 1000 tahun juga nak dibakar. Allahu Rabbi. Tu. Jadi kita minta supaya Allah selamatkan kita. Supaya Allah Ta'ala pelihara kita. Supaya Allah Ta'ala jaga diri kita, tuan-tuan, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah cukup sekadar tu saja rekod nah. Insya-Allah rezeki kita jumpa lain masa lain hari. Jumpa pula Sabtu minggu depan pula insya-Allah. Kuliah kita setiap hari Sabtu malam insya-Allah. Pada hadis yang keempat, iaitu mengambil sebilah kayu siwak sudah boleh membawa masuk ke dalam neraka. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Jadi insya-Allah kita sama-sama berselawat dulu. Kita minta Allah Ta'ala ampun dosa kita insya-Allah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin.
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah tuan-tuan, saya minta tuan-tuan pakat-pakat doa lah bagi insyaAllah bagi semangat sikit nak berkuliah. Nah, zaman-zaman fitnah ni tuan-tuan, zaman-zaman orang buat macam-macam, kita ni kita redha. Kita sabar, relax. InsyaAllah Allah gantikan dengan barang yang lebih baik. Pakat-pakat doa saya supaya sentiasa semangat untuk berkuliah. Semangat untuk kita buat kuliah lagi insyaAllah. Walaupun kita tak boleh nak berkuliah-kuliah di rumah Allah, kita berkuliah di dalam media sosial insyaAllah. Satu peluang yang Allah Ta'ala bagi, tak semua orang dapat. Jadi insyaAllah, Allah Subhanahu wa Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim ya rahman ya rahim ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin.